Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada akhir tahun lepas saya ada beli dua sling bag. Satu saya dah review, link video review tu ada dalam ruangan description box below. And satu lagi saya nak review sekarang selepas 5 ataupun 6 bulan lah. Brand yang saya beli ni mungkin anda tak pernah dengar. Dia punya brand Chinese habis lah orang kata. Yiliong Daqi. Tapi trust me, pada harga RM60 Malaysia, kualiti yang dia deliver kepada kita memang boleh fight mana-mana sling bag yang berharga RM300 Malaysia. Jom kita tengok sling bag ni dengan lebih dekat. Mungkin kena dengan apa yang anda carilah. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okay guys, di atas meja saya sekarang ni selain ada messenger sling bag dari Yiliong Daqi, ada juga beberapa item lain yang saya nak guna untuk demo kepada anda, untuk tunjuk kepada anda poket ni, kantong ni, dia punya kompartmen ni kita boleh sumbat apa. Dengan cara tu anda akan dapat idea dan anda boleh decide lah sama ada nak beli ataupun tak messenger sling bag dari Yiliong Daqi ni. First kali kita tengok dia punya physical dahulu, dia punya luaran dahulu, which is kalau kita tengok dia punya size tu, yang pertama dia punya tinggi lebih kurang dalam 37 cm dan dia punya lebar lebih kurang dalam 27 cm. Bila kita sembang tentang sling bag ni, dan kalau kita tengok size untuk Yiliong Daqi messenger sling bag ni, dia punya size tu bagi saya pertengahan lah, tak besar sangat dan tak kecil sangat. Sedang-sedang monyet kalau kita nak letak di hadapan badan kita. Anda nak guna untuk naik motosikal ke, anda nak guna untuk bawa pergi mall, bagi saya just nice. Just nice. Alright, kita tengok dia punya compartment. Oh sorry, saya nak dia punya material. Okay, material yang dia guna jenis water spill resistant. Dia takkan, kalau apa air tu sikit-sikit macam air hujan ke ataupun kita tertumpah air dan kita lap terus, insya-Allah dia punya air tu tak akan masuk ke dalam dan kena item-item yang ada di dalam dia. Saya buat demo kepada anda, saya sembur air. Jadi anda boleh nampak dia basah tapi dia tak akan menyerap masuk ke bahagian dalam, dan kalau kita lap cepat dia akan auto kering lah. Bagi saya, seriously, dia punya material sangat-sangat bagus. Okay, kita tengok kompartmen pertama yang ada di hadapan mata saya ni. Dekat kompartmen pertama, dia punya, kita boleh letak macam, ada 4 kantong yang kecil. Saya tak boleh buka ni, ini adalah maksimum untuk kita buka. So ada 4 kantong yang kecil. Biasanya saya akan letak saya punya name card dekat sini. Okey, kita masukkan terus name card dekat sini, dan ini adalah untuk pen, dan ini satu lagi untuk kad dan sebagainya. But biasanya kosong lah, saya tak ada letak apa-apa dekat sini. Dan untuk yang besar ni pun biasanya saya tak letak apa-apa. Tapi kalau anda nak letak something like macam anda punya ubat ke, anda boleh letak dekat sini. Dia punya space actually tebal juga. Alright, kita tutup di bahagian hadapan ni. Kalau anda dapat pegang dia punya zip ni, anda boleh pegang dia punya zip. Kualiti yang dia bagi kepada kita, material yang dia bagi kepada kita sangat-sangat premium. Seterusnya kita tengok di bahagian tepi kanan. So dekat bahagian tepi kanan ni kita boleh buka. Kita boleh buka dia untuk masukkan sesuatu. By default kalau kita tak buka zip ni, dia punya lubang dekat sini sempit. Dia tak ada penutup dia tak ada penutup. So kalau anda nak letak air, boleh anda kena buka dulu zip dekat sini, dan anda akan nampak ada satu elastik getah. So anda boleh masukkan botol air yang kecil ke dalam sini. Macam sekarang Coca-Cola pun dah ada dia punya saiz kecil. So memang boleh masuk dekat sini. Dekat atas dia ni guys, ada extender untuk power bank kita. Basically apa yang kita boleh buat ialah kita ambil kita punya power bank. Dekat bahagian dalam sini, dia dah bagi kepada kita satu kabel USB-A. Kita cucuk masuk dekat power bank kita dekat sini. Okey, saya demo kepada anda. Dan kita letak power bank kita di dalam. Kita boleh letak power bank kita dekat dalam ni. Kita ambil kabel USB-A ke lighting ataupun USB-A ke USB-C untuk charge kita punya power bank. Masukkan dekat sini. Dia ketat sikit. Dan kita cucuk dekat kita punya smartphone. Kita cucuk dekat kita punya smartphone. Smartphone kita boleh guna dalam keadaan macam power bank tu duduk dalam beg. Dan kita boleh guna smartphone kita
tanpa perlu buka beg. Ini dia punya function. But to be honest dengan anda, sepanjang saya ada beg ni, saya tak pernah guna feature ni. Feature ni menarik tapi bagi saya dia macam tak praktikal sangat. Saya lebih suka pegang power bank dengan smartphone dekat tangan. Itu lagi praktikal sebenarnya. Manakala dekat belah kiri sama juga, kita boleh letak lagi satu botol ataupun something. Kita boleh buka dia supaya bukaan dia jadi lagi besar. Dan di atas ni ada lubang untuk headset. Macam kalau kita guna earphone kan, so kita letak smartphone kita dekat dalam ataupun MP3 kita dekat dalam. Lepas tu kita keluar ikut lubang ni, kita boleh guna headphone yang berwayar lah. Sekali lagi, saya tak guna feature ni. Feature ni menarik lah. Feature ni menarik. Dia ada bagi, kita kata, extra compare dengan bag-bag lain. Tapi bagi saya dia tak praktikal. Lagi-lagi di zaman TWS ni, di zaman wireless earbuds, benda ni memang tak functioning lah. Seterusnya kita tengok di bahagian belakang dia guys. Okey, di bahagian belakang ni dia punya penahan ni dia pakai sponge yang sangat tebal dan ada lubang-lubang di celah-celah dia. Function ada dua. Yang pertama untuk shockproof. Jadi dia dapat protect barang-barang yang ada dekat dalam beg ni. Yang kedua supaya udara dapat mengalir dekat celah-celah ni dengan cara dengan apa kita kata, dengan tujuan bila kita pakai beg ni kita tak rasa panas dekat bahagian yang bersentuh beg ni. Badan kita tak rasa panas sebab udara boleh keluar masuk dengan mudah. So airflow dia sangat-sangat cantik. Seterusnya dekat dia punya sling ni lah kan. So ada satu kompartmen untuk kita letak kita punya, macam kalau anda ada card bank so kita boleh letak kita punya card bank dekat sini. Lagi sebab dia size dia memang ngam-ngam je dengan card bank ataupun IC kita. Jadi disebabkan dia berada di bahagian hadapan kita boleh pikul dia terbaik, kita boleh letak dia di bahagian hadapan. Dia jadi lebih selamat dan senang untuk kita ambil dan tap lah kalau kita nak guna untuk payment dan sebagainya. Untuk dia punya bahagian belakang ni, dia punya pemegang ni, kalau anda perasan dia berada dekat tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Dia tak berada di tepi kiri ataupun kanan. Sebab apa? Sebab kita boleh tukar dia punya sling ni, nak tukar belah kanan pun boleh. Kita just cabut benda yang dia bagi kepada kita ni dan kita boleh tukar dia jadi belah kiri. Sangat-sangat bagus, sangat-sangat functioning guys. Ini sesuai lah untuk siapa yang kidal dan sebagainya. Dia punya, sekali lagi saya nak highlight kepada anda, besi-besi yang dia guna untuk hook, untuk zip sangat-sangat berkualiti. Alright, jom kita tengok kompartmen di atas pula. So atas ni ada satu kompartmen, yang mana kompartmen ni biasanya saya akan letak ubat dan juga ni saya dah letak kunci kereta, saya lupa nak cabut. Biasa saya letak ubat dan juga kunci kereta dekat bahagian atas ni. Kadang-kadang duit pun kalau saya lupa bawa beg duit, so biasa duit pun saya akan letak di atas ni. Ini kompartmen luaran dia. So untuk luaran ni ada 1, 2 dan 3 dekat dia punya pemegang tadi. Kita tengok kompartmen utama dia. So kompartmen utama ni first kali di bahagian hadapan. Okey, so kita dekat atas ni kan, dekat atas ni ada satu kompartmen, yang mana kompartmen ni nak letak smartphone. Bagi saya, kalau smartphone anda kecil boleh. Macam smartphone saya ni saiz dia 6.7 inci, bila letak akan ada lebihan sebanyak lebih kurang dalam 3 cm jugalah. Kalau kita masukkan detail, ada lebih kurang 2 cm. Tak berapa sesuai untuk kita letak smartphone di bahagian atas ni. Mungkin anda boleh letak benda lain. Nak letak beg pun bagi saya tak muat lah untuk bahagian atas. Lepas tu yang ni ada zip, yang bawah dia tak ada zip. So yang tak ada zip ni biasanya saya akan letak saya punya beg duit. Beg duit, anda nampak tak? Beg duit saya masuk secara total dekat kompartmen yang kedua ni. So beg duit saya duduk dekat sini. Di bawah dia ada 2 kompartmen kecil. Satu biasanya saya akan letak power bank dan satu lagi saya akan letak second phone saya. Biasa first phone saya, macam saya guna iPhone, so iPhone tu saya akan pegang dekat tangan. Second phone yang biasanya adalah phone saya review ataupun phone kerja saya akan letak dekat bahagian sini. Seterusnya okey, seterusnya di bahagian belakang, di bahagian hadapan ni ada satu kompartmen yang besar juga. So dekat sini jujur saya bagi tahu kepada anda, saya tak guna kompartmen ni, but yes, kompartmen ni ada. Last kali saya akan letak macam dekat tengah-tengah, saya akan letak saya punya handheld PC ataupun handheld console. So dekat sini saya boleh bawa saya punya bag ni. So idea dia lebih kurang macam tu lah. Untuk dia punya benda alah ni, untuk dia punya kabel-kabel ni, in case anda tak nak guna macam saya, anda jangan risau. Kabel ni dia tak boleh nak cabut, tapi dia ada bagi satu zip dekat sini. Kita boleh sumbat masuk dekat sinilah supaya dia tak kacau produk
produk-produk yang lain. Basically, dengan harga RM60 Malaysia bagi saya sangat berbaloi untuk anda beli Liliong Daki ni. Walaupun brand dia kita kata brand yang tak famous di Malaysia, tapi produk yang dia offer kepada kita bagi saya tip-top lah. Link beli ada dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.